Yang dalam Zoom ni dengar suara saya? Clear? Okey. Whiteboard nampak kot insya-Allah. Okey, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa ghumumina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah hari ini kita sambung ayat yang ke 45, alhamdulillah. Dan kita perhatikan ayat ni, kita baca dulu ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Okey, fadharhum. Kita tengok makna di situ. Saya tak tulis ayat lah kan, boleh? Saya terus. Jadi fadharhum daripada perkataan zar, zar. Zar ni maknanya tinggalkan. Zar ini perintah. Dia sama dengan perkataan dalam perkataan lain da', disama dengan perkataan da'. Da' ma dari buku. Contohnya apa maknanya da' zar ni? Tinggalkan. Tinggalkan. Dan maknanya juga jauhi. Tidak ambil peduli lagi dah. Iaitu golongan yang sebelum yang Allah cerita ni. Fazarhum, maka tinggalkanlah oleh engkau akan mereka. Okey. Sama mana lah. Maksudnya tinggalkan, jauhi. Tinggalkan lah. Jadi kita boleh lihat kalimah macam tu dalam beberapa ayat lain. Zar ni dalam surah mana? Tazul bukan. Sekejap Surah 15 ayat 3. Surah 15 ayat 3. Buka surah 15 ayat 3. Jadi apa maksud tinggalkan ni?
Pertama, cara fikir. Cara fikir. Jadi ini dari segi akal. Dan juga tinggalkan cara apa ni? Beramal. Lagi kita kata tinggalkan tempat. Tiga benda ni tinggalkan. Semua sudut. Cara fikir, cara bekerja, cara amal dia. Cara ibadah lah kita kata. Cara fikir ni rujuk pada apa? Aqidah. Cara amal ni rujuk pada ibadah. Tempat ni lebih umum lah. Tempat beramal, tempat ataupun kita kata muamalah pun boleh. Tempat mereka melakukan ataupun muamalah, berhubungan, ataupun ibadah juga. Jadi ini tiga sudut. Pertama, antaranya bentuk cara fikir orang-orang kafir. Sebagaimana Allah sebut dalam surah tu, surah 15 juga. Ayat yang ke-3. 15 ayat 3. Saya buka sharing ni. Ini Allah kata apa? Oh, lupa pula. Dari segi sorof dia, ni asal dia daripada mana? Ini fi'il amar. Apa yang hilang? Kita belajar sorof ni. Jadi dia ni, kalimah ni mesti ada huruf ilah. Sama ada alif, waw atau ya. Di mana-mana tempat dia kan. Sebab kalimah kata kerja terdiri daripada berapa huruf? 3 huruf. Betul tak? Zar. Jadi cara dia macam mana kita nak buat? Kita jadikan dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Apa dia? Ya, fi'il mudhari' ya zara, ya zaru. Jadi ini fi'il mudhari'. Maka kita tahu kat sini, kalau fi'il mudhari' dia mesti akan lengkap 3 huruf. Dia mesti ada. Tapi tak ada juga. Maknanya bila tak ada, maknanya huruf dia mesti kat depan. Faham? Kita nak tahu kan ni, dia huruf ni, masyarah ni, huruf ilah, dia boleh duduk depan sekali. Kan? Dia hilang depan. Dia mungkin duduk kat tengah, dia hilang tengah. Ataupun duduk belakang sekali, dia hilang belakang. Betul tak? Boleh jadi fi'il amar ni. Sekarang cara dia, kita jadikan dia fi'il mudhari'. Jadi bila jadi fi'il mudhari' ni contohnya macam kataba. Kalau jadi fi'il amar, uktub, betul tak? Tak hilang lah. Jadi kalau jadi fi'il mudhari', apa dia? Yaktubu, kan? Yaktubu. Okey. Jadi kita tahu mana huruf tak ada huruf hilang. Tiga-tiga ada. 1, 2, 3. Bila yang ni dia tinggal 2 je sebab ada huruf hilang. Macam mana kita nak tahu huruf hilang mana satu? Huruf hilang tu kat depan ke, kat tengah ke, kat belakang? Macam mana tahu? Ni kena ilmu ni. Macam mana tahu dia hilang ke tengah ke, belakang? Jadikan balik fi'il mudhari'. Mudhari' dia yazaru. Mudhari'. Jadi bila mudhari' yazaru, maknanya masih lagi belakang tak ada kan? Tengah pun tak ada kan? Jadi bila tak ada, bila jadi fi'il mudhari', dia memang mesti ada wujud huruf dia. Tapi tak nampak juga. Maknanya apa? Dia duduk depan sebab dia dah ganti dengan huruf ya. Jadi asal dia wazara. Ni lah dia kalimah dia. Wow. Jadi bila jadi fi'il mudhari' tak boleh letak waw.
Bila huruf ilah kat depan, bila jadi fi'il mudhari' dia akan hilang jadi ya zaru. Faham Bila huruf mudhari' ni untuk jadi fi'il mudhari' dia akan letak kat tempat huruf ilah tu, sebab tu dia hilang. Itu cara dia lah. Contoh lagi kita kata zid. Zid ni apa? Tambah. Macam mana nak tahu? Zid ni mana asal dia? Tengah ke ni? Jadi kita jadikan dia fi'il mudhari' apa dia? Yazi. Jadi dia tak ada masalah dah. Ada 3 tak? Ada ni. Ni dah tengah-tengah. Nampak tak? Dia nampak. Yang ni tak nampak juga. Maknanya huruf dia kat depan. Ini huruf di tengah, nampak tak? Tapi cara dia tukar fi'il mudhari', baru dia akan muncul. Mana satu? Kalau dah tukar fi'il mudhari' pun huruf dia tak muncul juga, maknanya huruf ilah dekat mana? Depan. Itulah tip dia. Faham? Okey, tapi kena tahu lah. Jadi Z ni dia punya 3 huruf apa? Ni lah. Zada. Zai, alif, dal. Huruf dia kat mana? Tengah. Bila huruf kat tengah, bila dia jadi fi'il mudhari', nampak tak? Ni lah ya ni. Dia muncul. Faham? Atau kita kata apa lagi? Kun tak jadi. Kita nak ambil yang belakang. Apa dia? Okey. Ni. Ihdi. Kan? Ihdi kan? Tukarkan, macam mana nak tahu huruf dia mana satu? Ini tambahan ni, ni bukan. Huruf dia hilang. Dia 2 tinggal. Mana huruf dia? Kita tukarkan jadi fi'il. Apa dia? Ya. Di. Mana huruf yang hilang? Ya. Jadi kalau dia punya fi'il madi, hada. Ni 3 balik. 3 1 2 3. Ini tengok. Yang ni huruf ilah kat belakang. Bila jadi fi'il mudhari' dia hilang tak? Muncul, nampak. Ini huruf ilah kat tengah. Bila jadi fi'il mudhari' dia ada tak? Dekat tengah. Kita boleh pastikan. Yang ini huruf ilah kat mana? Depan. Bila jadi fi'il mudhari' nampak lagi tak? Tak nampak. Ya, sebab depan. Itu saya tahu huruf ilah dekat mana? Oh, dekat depan. Faham Okey. Itu contoh untuk bagi yang kita tengoklah. Sama juga dengan ni. Ni kalau jadi fi'il mudhari' apa? Ya. Ya dah. Jadinya kalau jadi fi'il mudhari' apa? Wada'a. Ni asal dia. Ni maksudnya wada'a ni maknanya apa? Tinggalkan juga. Sama makna dengan wazara. Faham Okey. Okey, balik buka surah ni. Tengok Allah kata apa? Zarhum. Apa makna zar ni? Tinggalkan yang macam mana tu? Tinggalkan macam mana tu maksud dia? Okey, yang ni Allah perintah zar ni tinggalkan cara fikir, cara hidup, sama dengan amalan sekali. Jadi zarhum, tinggalkan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir ini, iaitu apa perbuatan dia? Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Iaitu perbuatan dia, hidup dia, tujuan hidup dia. Ini matlamat. Ini juga cara fikir lah ni. Apa cara fikir dia? Cara fikir mereka hidup untuk makan, cari kesenangan dan angan-angan terus lagi apa lagi dengan dunia. Ini Allah suruh tinggalkan. Itu yang pertama. Kemudian dalam surah yang lain Allah suruh tinggalkan perbuatan orang-orang yang
Cuba tengok dalam surah Al-An'am ayat 70. Seterusnya, saya padam kalimah-kalimah ni lah. Yang nampak pening. Al-An'am ayat 70. Surah 6 ayat 70. Dapat saya share di skrin pelajar online Okey. Okey, tengok. Ini sama akidah. Apa Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Baik. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban walahwan. La'iban walahwan. Apa maksud dia? Din apa dia? Agama lah. Cara fikir. Akidah lah. Bagaimana dia dengan tak pedulikan matlamat hidup dia, tujuan kehidupan dia. Tak pedulikan petunjuk agama ni, sumber ni adalah agama, sumber dia petunjuk lah, Al-Quran. Tadi apa? Zarhum. Zarhum. Di agama dia mesti ada sumber. Bila masuk dia meninggalkan agama, maknanya dia mempermainkan sumber agama. Jadi sumber utama tunjang agama itu iaitu Quran tu. Yang membentuk agama, terjadinya agama mesti dengan Quran lah. Tak ada Quran hari ni, kita tak tahu apa isu Islam. Itu maksud utama dia sebenarnya, kita kena patut faham. Jadikan Quran ni mainan ataupun hiburan. Sekadar itu saja. Al-Quran yang ada sekarang ni, itulah dia. Jadi seumpama hiburan dan mainan. Ataupun sebagaimana kata yang lain, asatirul awalin. Mereka jadikan Quran ni macam dongeng-dongeng, iaitu cerita yang tak ada faedah, sastra ke, ataupun sekadar untuk mendengar je. Itu yang berlaku sejak zaman dahulu lah. Nabi SAW lagi berlaku dah, yang mereka tuduhkan ini in haza illa asatirul awalin. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng. Lalu mereka mempermain-mainkan. Jadi wa gharratuhumul hayatud dunya, dan kehidupan dunia itu telah menjadikan mereka ini terpedaya sebenarnya. Punca dia. Jadi orang-orang yang begini tak pedulikan agama ni, maka patutnya kita tak boleh jadikan dia sebagai apa? Dia pula jadi sebagai contoh pula kat kita hari ni. Dia pula jadi sebagai pertimbangan pula untuk kita ambil.
Sedangkan kita kena elakkan, sebab apa? Penuh dengan syubhat. Walaupun ada sebagainya baik, tapi dia akan pergi kepada kesesatan yang lain. Itu kadang-kadang kita tak boleh biarkan hal itu berlaku lah. Ya Allah suruh tinggalkan. Ini dalam sudut sama juga cara fikir golongan ni. Ini surah 15 ayat yang ke berapa? Surah 6 ayat 70. Untuk Quran hari ni lah. Quran hari ni, kalau kita tanya beriman dengan Quran, beriman lah. Dari segi maknawinya, tindakan dia, perbuatan sama sebenarnya. Seolah-olah kalau betul Quran ni petunjuk, kan, yang penting mesti usaha untuk fahami dia, mesti rajin nak memberi perhatian kepada segala isi kandungan dia sepatutnya, kan. Jadi perbuatan tu dari segi maknawinya serupa dengan apa yang ada dalam hati dia. Jadi sebab itulah Allah suruh tinggalkan, sebab benda ni akan menyerumuskan manusia ni kepada kesesatan. Dan disebut lagi wazakir bihi antu bersalah nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Dan peringatkanlah dengannya bahawa ia tu bersalah ni maknanya akan supaya ia bahawa tidak ia memberanikan jiwa dia. Satu jiwa tu berani berdepan dengan usaha dia sendiri. Akibat usahanya tadi di dunia ni, yang mana nanti laisa laha min dunillah, tidak ada selain Allah yang akan boleh tolong dia dan memberikan melindungi dan memberi pertolongan kepadanya. Tu bersalah ni dia perkataan berani. Dia berani buat, dia ambil risiko, itu maksud dia. Dia peringatkan kepada manusia ni supaya jangan berani sangat ambil risiko. Itu maksud dia. Faham Janganlah satu jiwa tu berani sangat ambil risiko ingkar kat Allah. Itu bersalah ni maksudnya berani ambil risiko. Itu. Jadi peringatkan terus orang-orang yang degil ni dengan ancaman-ancaman agar mereka takut. Mereka berani ambil risiko disebabkan dengan usaha mereka itu kufur kepada Allah. Kenapa? Tiada baginya nanti pelindung dan penolong yang akan tolong mereka nanti. Dan jika mereka nak timbang apa-apa pun nanti untuk jadikan tebusan, apa dia? La yukhaz minha. Tak ada apa-apa manfaat dah ketika tu. Tak ada apa pun boleh jadi pertimbangan. Jadi ulaika allazi ubsilu bima kasabu. Mereka ni adalah orang yang sangat berani ambil risiko atas mereka usaha mereka. Lahum syarabun, mereka akan dapat apa? Hamim wa azabun alim bima kanu yakfurun. Sebab tu Allah ada tanya dalam satu ayat, fa'asbarahum 'alan nar. Alangkah mereka ni sanggup bersabar untuk diazab dalam api nanti. Dalam surah Baqarah ayat fama asbarahum 'alan nar, kan. Maka alangkah sabarnya mereka ni untuk diazab. Itu dalam surah Al-Baqarah. Saya jap. Ayat (175). Al-Baqarah 175. Sama ayat ni tu ringkas je. Ini Allah kata sanggup mereka ni ambil risiko. Ingatkan mereka jangan berani sangat dengan perbuatan tu. Tu Allah ikat. Allah sebut dalam ayat 2170. 170. Bukan 170. 175. Ini 2 175. Jadi ulaika allazi nashtarau dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah. Mereka itu adalah orang yang sanggup
membeli kesesatan dengan menjual petunjuk. Wal azaba bil maghfirah, dan membeli azab dan menolak pengampunan Allah. Mereka sanggup biarkan diri mereka dia ambil risiko. Ni tadi risiko tu. Tu bersalah tu. Fama asbarahum 'alan nas. Alangkah ma ni ma apa ni? Ta'jub. Ma ni ma li ta'jub, menunjukkan kehairanan. Ma ni. Jadi ma tu kita terjemah alangkah. Maka alangkah terlalu sabar mereka ni untuk diazab dalam neraka. Itu maksud dia. Alangkah sangat sanggup mereka sabar untuk diazab dalam neraka Allah. Jadi ni bagi orang-orang yang ini degil ni, kerja kita apa? Tinggalkan cara pemikiran mereka dan juga perbuatan-perbuatan mereka ni, perlakuan mereka tu. Jangan tiru. Dalam kejap lagi satu surah cuba tengok surah An-Nisa ayat 140. Jadi Allah suruh tinggalkan tempat juga. Pindah, hijrah. Surah 4 ayat 140. Ni maksud zar ni beberapa perkara yang kita kena lihatlah. Surah 4 ayat 140. Jadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا dan sesungguhnya benar-benar pasti telah menurunkan oleh ia ke atas kamu dalam kitab ini, iaitu di sini ada takdir, iaitu kekuatan, menurunkan keyakinan, keimanan. Menerusi kitab ini, Nabi ini dapat iman yang teguh. Yusabbit nazzala ni, yusabbitu bihi fuadak, Allah turunkan. Ini kita boleh tengok dalam surah ini, maksudnya Allah berikan keteguhan melalui kitab ni kepada orang-orang beriman. Dalam surah 25, kita buka sekejap ayat yang ke-32. Allah nazzala, turunkan kitab ni secara beransur-ansur mentarbiah Nabi dan orang-orang beriman. Dan dengan hal tersebut menengguhkan hati orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi ni. Dengan pengorbanan yang berlaku lah. Jadi waqala allazina kafaru, dan berkata orang-orang yang ingkar, laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tak diturunkan? Laula, kenapa tidak diturunkan ke atasnya Muhammad tu Quran ini sekaligus, kenapa sikit-sikit? Jadi Allah kata apa? Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikian itu kerana apa tujuannya? Untuk kami sabit. Apa makna sabit ni?
Tak berubah lagi dah. Bila Quran ni beransur-ansur berulang-ulang dan sikit, sifat dia akan cepat, dia akan kekal. Tapi bila ambil Quran banyak, janji 36 bulan hafaz contohnya, dia akan apa? Hilang macam tu je. Jadi kaedah betul ke salah? Tak tepat lah. Itu hanyalah kosmetik marketing je. Tipu je. Umar pun belajar Baqarah 8 tahun, 10 tahun Ibnu Umar. Sahabat yang hebat, bijaksana lagi. Bahkan ucapan dia ada yang turunnya firman Allah sama dengan ucapan Umar. Bijak lah tu kira. Tiba-tiba kita janji 6 bulan selesai. Lepas tu tinggal terus. Macam mana? Salah kan? Itu hari ni agama jadi apa? La'ibun walahun, hiburan, dagangan untuk apa? Untuk lariskan sesuatu sebenarnya. Ini bahaya. Ini yang berlaku. Ini hakikat, ni kena telan lah. Kena kecam pun kena kecam. Kita kena cakap. Kan? Jadi, tengok Allah kata kaedah dia. Kazalika, Allah turun ni sebab linusabbita bihi fuadak. Untuk meneguhkan, menetapkan dengannya, dengan cara tersebut. Iaitu apa? Fuadak. Iaitu fuad daripada faedah. Faidah. Fuad ni maknanya baru dapat faedah. Belum baca Quran laju, lepas tu khatam, dapat faedah tak? Sangka je dapat, dah kata dapat pahala. Kan? Mudah-mudahan dapat lah. Tapi dalam bentuk yang lain sebenarnya adalah takut dapat kecelakaan pula. Bukan dapat pahala. Dapat celaka lagi sebab Allah begitu macam mana kita buat dengan Quran ni berbanding dengan yang lain. Jadi demikianlah kami ni teguhkan untuk dapat faedah ni manusia ni, Nabi SAW. Dan Allah perintah lagi apa? Waratal nahu tartila. Dan kami rotal ni apa? Rotal ni juga baca secara berhati-hati, satu persatu. Rotal ni maknanya satu persatu. Dari segi makna dia maksudnya berurutan, satu demi satu. Itu makna dia. Dengan penyusunan. Betul kan? Sebab tu kita tengok satu-satu. Ni hari ni baru bincang zar je. Kan? Satu-satu tengok bagi faham betul-betul. Apa maksud zar ni, tinggalkan apa? Tak jelas tinggalkan apa benda. Jadi ayat ni Allah bagi tahu itu Quran yang diturunkan. Itu maksudnya Allah meneguhkan hati Nabi dengan Quran dan para sahabat ni, orang beriman ni, dengan cara yang betul lah. Bila kita ambil cara yang Allah sebut, itulah cara, itulah jalan dia untuk kita, hati kita dapat manfaat daripada Quran. Baik, balik pada surah 4 ayat 140. Di sini maksudnya wa qad nazzala alaikum fil kitab, maksudnya apa? Sabit. Nazzala ni ada di sebaliknya ada maksudnya kuwah ataupun sabit, kekuatan, ketetapan ke atas kamu, iaitu hati Nabi SAW dan orang beriman dalam kitab ni. Jadi ini bila kita baca dengan cara yang betul yang Allah nak, orang beriman ni dia akan statik iman ke tambah iman? Jadi kita boleh cek balik kita ni selama kita dengan Quran, kan? Selama tadarus bulan Ramadan, tambah iman ke statik je? Tambah iman ada tanda apa dia? Dia bertambah nak lagi faham. Bertambah lagi tu. Dan cuba tengok dalam surah 9. Ayat 1, 2, 3. Satu, dua, 4. Surah 9, 1, 2, 4. 9, 1, 2, 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan bila diturunkan surah sebagai mereka yang orang-orang yang ada penyakit, yang ada masalah penyakit hati dia, ada yang berkata ayyukum zadathu hazihi imanan, siapa yang bertambah imannya, dia kata daripada apa yang berlaku ni, rasa apa, ada bertambah apa-apa. Ada Allah kata fa ammal ladzina amanu. Jadi ni mereka kata kepada siapa ni? Jadi orang munafik ni sama dia. Sama dia. Faham Dia kata sama dia. Sama dia lah. Ini pemain-main kan ni. Apa benda cakap ni? Kan? Belakang-belakang dia kata, alah, ini benda macam itulah. Seolah-olah dia memperlekehkan apa yang berlaku. Jadi fa'amal lazina amanu, adapun orang beriman itu apa Allah kata? Fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Bertambah iman dia dan mereka bergembira dengan ayat yang turun tersebut. Ayat yang surah yang turun tersebut. Adapun ada dalam ayat 125, kita tengok wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Kita baca wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijzan ila rijsihim. Wa matu wa hum kafirun. Jadi adapun orang-orang yang ada penyakit dalam hati, maka apa yang bertambah? Kejengkilan ni, najis, kekotoran. Sebab itu kita tengok baru-baru cerita pasal kan menghina Islam, salah kenyataan tu. Bukan hina Islam, dia hina diri dia. Jangan salah kenyataan. Islam tak pernah hina pun. Yang hina orang Islam tu, kita yang hina, bukan Islam. Kenyataan tu saja juga provoke kepada kita juga sebenarnya. Hakikatnya dia hina diri dia. Sebab tu memang begitulah Quran. Kita jangan pernah heran orang yang betul, kalau betul mungkin betul pernah dahulunya 15 juzuk, tapi kerana kita tak fahaman, kerana salah dalam hal salah sistem kita mungkin. Sedangkan zaman Umar Al-Khattab pun, yang bunuh Umar Al-Khattab pun hafaz Quran. Kan? Siapa? Ibn Muljam tu. Lu'lu'ah. Ibn Muljam, tak ingat saya nama dia antara tu kan. Dia adalah orang yang Umar utuskan untuk siapa nak belajar Quran, belajar dengan dia. Bukan main-main. Dia tu guru Quran. Dia bunuh, tikam Umar Al-Khattab. Jadi, begitulah orang munafik. Bila kita juga berinteraksi dengan Quran dengan nifak, banyak dalam Quran kita tak buat dan kita biar penyakit masih ada, adakah dia akan bertambah ubat? Tak, dia akan bertambah teruk. Ni ayat dia. Takut, kita betul-betul takut. Selama ni Quran ni bukan ni penyakit. Sebab tu kita tak boleh biarkan berterusan masyarakat ni dengan Quran, anak kita sendiri dengan Quran ni macam tu sikap dia. Sebab apa? Dia takut dia akan bertambah najis. Ila rijzihim. Wa ma tu wahum kuffar. Wa ma tu wahum kafirun. Bertambah jengkil dengan ayat-ayat yang turun. Baik. Okay, balik pada ayat tu. Balik pada surah 4, 140. Kerana itulah orang beriman, apa kekuatan dia? Ni, tengok ni pertama kekuatan. Wa qad nazala alaikum fil kitab. Kita kena faham ayat ni. Ayat ni kalau tak faham kita ingat apa benda. Pertama syarat dia hati kena tetap atas iman, istiqamah ni. Allah telah turunkan kitab ni untuk hati kita kuat dengan iman sepatutnya. Tetap di atas keimanan kita. Apa ujian dia bila
Iaitu bukti ni ialah an iza sami'tum. Tu. Faham? Bukti kamu betul-betul iman. Iza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha. Bila kamu dengar ayat-ayat Allah ni apa? Diingkari. Allah kata macam ni, dia pergi kata lain. Nabi suruh buat macam ni, sunnah begini, kamu pergi ada pula jawapan lain. Kan? Lepas tu memain-mainkan pula. Ni banyak berlaku hari ni macam itulah. Bagi je hadis Nabi sanggah, dia bagi hadis ulama dia. Kan? Yang menyanggah hadis Nabi. Kalau ulama yang sama, bukan sanggah hadis, tak apa. Tapi dia bagi kenyataan tu menyanggah hadis Nabi yang terang-terang. Patut tak bela? Tak patut bela lah. Kita bagi hadis Nabi, kan? Dalam banyak perkara dengan dalil yang jelas. Contohnya, ada pula orang lain bagi kenyataan ustaz dia ke, yang hakikatnya apa? Tak ada dalam hadis pun. Dan kenyataan tu memang menyanggah lah hadis. Tak sama pun. Patut tak kita sokong? Tak patut lah. Kita boleh ukur sendiri. Kita belajar hadis dah, kita tahu. Okey, hadis kata. Kalau ada hadis, macam tu. Jadi dia bagi kenyataan menyanggah hadis pula. Nabi kata, at-tiwalah, tangkal, syirik contohnya. Lepas tu dia kata, ulama ni kata boleh. Sanggah tak hadis? Sanggah. Nabi kata tiwalah syirik contohnya. Kan? Tangkal ni. Dia kenyataan dia disanggah. Patut tak sokong? Tak patut lah. Terang benda tu. Itu contoh benda lah. Banyak lah perkara-perkara. Sebab tu kita boleh tahu dengan ilmu lah. Kita belajar. Kita tahu hadis Nabi. Baru kita boleh mengukurnya. Jadi bila mendengar tu kekuatan dia apa? Dia sanggup tolak walaupun itu geng dia. Walaupun selama ni inilah dia punya tokoh. Kalau betul dia punya iman teguh, Quran dalam dia, dia buat apa? Dia tolak, tak ada masalah. Tanpa rasa pun apa-apa pun. Bukannya melemahkan. Tapi dia tak sanggup buang. Ini saya punya geng, contoh. Ini ustaz saya, ini tokoh saya selama ni. Jadi ini ada masalah. Jadi golongan-golongan macam ni Allah kata, fala taq'udu ma'hum. Jangan duduk sama mereka. Antaranya ulama sebut siapa ni? Yang paling banyak ditafsirkan ulama sebut ni, apa dia? Hum disebut ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Yang apa? Mutaghayyirus sunnah, yang mengubah sunnah Nabi. Dia mengubah sunnah banyak. Jangan duduk sepatutnya. Sebab apa? Boleh keliru kan? Sebab dia campur aduk. Betul sikit, salah ada sikit. Akhirnya orang tak nampak dah. Akhirnya sunnah tinggal. Yang tak sunnah pula dia agung-agungkan tanpa manusia sedar. Jadi ini dia. Hatta yakhuduna fi haditsin ghairi. Sampailah mereka ucap benda yang lain yang tidak kaitan dengan ayat-ayat Allah, qala Allah wa qala Rasul ni. Tak ada kaitan dengan hal ni. Maknanya apa di sini? Tinggalkan yang dalam bab ni. Adakah maknanya kita tak boleh bermuamalah dengan mereka? Tak boleh. Itu tak ada masalah. Yang lain tu tak ada masalah. Tapi bila mereka cerita benda macam ni, kita jangan pergi majlis tu. Sebab dia akan masuk ke otak kita dan akan jadi kita jahil tak tahu. Kita termakan dengan syubhat tu. Itu maksud dia. Bahaya. Jangan saja nak dengar. Tengok. Habis. Termakan syubhat. Betul juga dia kata ni. Sebab dia akan faham banyak benda. Manipulate. Hari ni banyak kan orang yang mengaku ni. Hari ni apa? YouTube semua nak buat, semua buat main cakap ucap je. Dan dia rasa betul. Banyak saya tengok yang menakutkan jugalah. Yang ikutnya ramai orang muda yang nak kat kamu juga. Dia salah dengar orang. Jadi akhirnya, dan ucapan tu lagi-lagi dalam hal mencari Tuhan ni. Ini lagi senang. Hari ni ramai orang nak kembali tapi salah jalan. Akhirnya pergi ke situ juga. Tak boleh kat Quran pun. Dia cari orang kat situ jalan cepat segera. Akhirnya boleh sampai sesuatu makam yang pelik-pelik. Yang itu akhirnya berlaku juga banyak. Ada tokoh-tokoh dia lah. Dan
tokoh liberal pun ada kan. Siapa? Peguam tu kan, yang baru ni. Asyah Jalil kan. Yang tu satu hal. Ramai yang sokong kan. Jadi benda-benda macam ni, dia kenyataan dia sikit je, dia tak nampak sangat. Kata dia boleh cover balik, dia boleh tutup. Sedangkan kenyataan dia boleh trigger. Dia kata contohnya, kalau saya zaman sekarang ni, kalaulah saya tiba-tiba anak saya mimpi anak saya mimpi apa? Suami saya ke kan? Dia kata apa tu? Kenyataan dia lebih kurang macam tu. Mimpi Tuhan suruh sembelih anak, saya takkan ikut Tuhan yang suruh macam tu. Tengok. Seolah dia nak sebenarnya apa? Masa dia buat cakap tu apa? Ayat dah. Lepas tu dia kata apa? Dia tarik balik. Dia bukan masukkan yang tu. Dia masuk lain. Tapi kita tahu cara, memang masa ahli adha pun dia saja buat. Dia saja nak masukkan syubhat dia dalam pemikiran orang lain. Orang lain tengok, jahat juga Islam ni. Takkanlah Tuhan suruh sembelih anak. Nampak? Lebih dah masuk tu orang yang ada penyakit lah. Jadi bertambah teruk ke akan mudah nak kita baiki dia. Payah. Begitulah sifat orang munafik ni, zindik ni. Dia akan taburkan banyak duri. Dia tabur kat jalan. Dia main tabur je. Siapa kena nasib lah. Dia memang suka buat macam tu. Hari ni lah berlaku hari ni. Kalau kita baca Quran, kita boleh ukur. Bayangkan anak-anak kita sekarang ni yang dengan hidup yang hedonisme dia semua. Dia senang tak belum macam ni? Senang lah. Ada ajaran nanti suruh akhirnya apa? Kita dah sampai sesuatu. Jadi amalan-amalan solat ni tak payah. Solat ni sebenarnya solat yang macam mana ni? Solat ni sebenarnya sedang hati saja. Orang suka tak? Suka sebab dia rasa dia masih lagi Islam. Tapi amalan ni tak payah. Suka. Jadi ni yang berlaku hari ni banyak. Macam-macam angle masuk ni nak membaham kita hari ni. Kalau tak ada ilmu, habis kita. Bayangkan. Inilah yang berlaku. Jadi, sebab tu antara langkah dia apa? Tinggalkan. Jangan, kita terus dengan agenda kita. Jangan sibuk. Sebab apa? Kita tak dapat kekuatan. Kalau akhirnya kita punya kerja tak ada buat. Kita sibuk. Dan jika kita bersama, takut apa? Allah kata, innakum idzan mislahum. Jika kamu sama, silap-silap kamu jadi macam dia orang. Sama je. Kita tak sedar pun. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan Allah akan kumpulkan orang yang munafik. Ini lah. Nampak Allah siapa dulu? Munafik. Kenapa? Ini maratib. Dalam ayat ni, kenapa Allah sebut munafik? Maratib. Yang lebih bahaya munafik. Yang mengaku Islam tapi dihancurkan dari dalam berbanding dengan orang kafir yang terang kafir. Sebab tu Allah dulukan munafik. Bahaya zaman ni. Jadi sesungguhnya Allah akan kumpulkan orang munafik ni yang mengaku Islam dan orang-orang kafir yang terang-terangan itu dua-dua duduk dalam Jahannam sama-sama. Kamu nak sama-sama ke? Waliyazubillah. Jadi ini Allah kata, bila kita dah hujah, kekalkan hujah kita, jangan tiba-tiba tunduk ikut hujah dia pula. Jangan. Sepatutnya. Dan tinggalkan. Okey, itulah dia. Balik pada surah At-Tur balik. Ayat yang ke-45. Jadi kalau kita dah tengok keadaan yang berlaku hari ni, lagi wajib tak kita sebenarnya betul-betul lagi dengan Quran ni? Lagi wajib tak semua orang kena faham Quran ni? Lagi wajib. Lagi banyak masa kena bagi. Betul. Lagi banyak masa. Sebab itu ini je langkah dia, zarhum, pendek je. Dan keputusan itu Allah yang tetapkan. Apa dia? Allah kata, hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Sehinggalah mereka yulaku. Apa dia? Kembali bertemu hari mereka, yaumahum, hari mereka, alladzi yang fihi padanya yus'akun. Mereka ini yus'akun ni apa makna dia? Yus'akun ni ditafsirkan yus'akun, nampak ke dalam kamera tu skrin saya? Nampak? Whiteboard nampak? Saya tulis. Tak. Tak ada orang. Yusakun maknanya yamu tun, dan tafsiran lain lagi yuhlakun. Mereka
mereka mati ataupun mereka Dibinasakan. yuhlakun, mereka dibinasakan. Dua ni mereka mati, mereka dibinasakan. Itu maksud yus'akun. Jadi di sini maknanya Allah dah buat kata putus kepada golongan ni, yang mana yang mereka takkan ubah lagi. Mereka takkan berubah lagi pendirian dalam pendirian sesat mereka tu. Mereka takkan ubah. Kita tengok dalam surah 6 ayat 111. Ni Allah kata satu ayat ni. Maksudnya Allah dah tahu dah sampai akhirat pun mereka takkan ubah pendirian dah. Itulah dia, memang dah mereka ni dah tetap kekufuran, dalam kekufuran. Kerana degilnya selama ni. Jadi Allah kata apa? Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa asyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Kalaupun malaikat datang dan orang-orang yang dah mati tu bagi tahu balik aku dah kena azab semuanya, dan segala benda syurga neraka depan mata mereka, mereka tetap apa? Takkan beriman. Kenapa? Kebanyakan mereka ni jahil. Jadi ni ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk golongan ni. Sebab itulah tidak ada hujah lagi kita ke atas mereka untuk mengajak kepada iman, melainkan memberikan ancaman je, azab. Yang penting apa? Tugas kita tetap di atas apa yang Allah perintahkan. Dalam surah 42 ayat 15. 42 ni tadi apa? 125. 42 ayat 15. 15. Ya, Allah kata falidzalika, maka kerana demikian itu, maka kerana itu fad'u, teruslah apa? Dakwah, ajak manusia. Dan wastaqim kama umirt, tetap di atas sebagaimana yang Allah perintah pendirian tu. Wala tattabi' ahwaahum, dan janganlah engkau ikut keinginan mereka itu, yang menyanggah kebenaran tadi, hawa nafsu mereka. Dan tetapkan ucapan dengan apa? Qul amantu bima anzalallahu min kitab, aku beriman dengan apa yang Allah telah turunkan daripada kitab ini. Wa umirtu li a'dila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil sesama kamu. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Lana a'maluna walana walakum a'malukum, bagi kami agama kami dan bagi kamu agama kamu. La hujjata, ni tidak ada lagi sebarang hujah yang lain lagi dah. Hujah yang konon-kononnya hujah yang toleran ke, tak ada. Tiba-tiba kita boleh buat pula hujah yang lain pula. Tak patutlah. Tak ada pendirian kita ikut. Sedangkan Allah dah matikan. La ni la nafiah. Tidak ada lagi sebarang hujah melainkan hujah yang Allah sudah berikan dalam Quran ni. Tidak ada sebarang hujah lagi daripada kami dan daripada kamu. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Allah yang akan kumpulkan kita semua nanti. Kita akan bertemu kat sana. Di sanalah tempat kita kembali untuk dihisap. Jadi tak ada masalah. Jadi itulah kerja kita. Teruskan dengan hujah kita yang ada dalam Quran ni, belajar supaya kita boleh
lebih banyak hujah nanti. Kita hari ni kekurangan hujah sebab kita sendiri tak tahu hujah kita yang sedia ada. Allah siapkan dah. Nabi dah bagi dah hujah daripada Quran ni. Tapi kita tak nak belajar. Jadi bila orang kena macam ni, kita pun tak tahu nak jawab apa. Akhirnya ikut je lah. Semuanya jadi ikut je, membuta tuli. Itulah yang berlaku pada umat bila mereka tinggalkan kitab Allah ni. Mereka akan berada dalam kesesatan ni. Baik, kemudian dalam surah 28 ayat 55. Sekejap. Inilah sikap kita juga sebagaimana dalam ayat ni. Jadi wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Apabila kamu mendengar laghwa, perkataan yang sia-sia sebenarnya. Sebab apa? Tak ada kesudahan. Sebab ada je mereka nak lawan. Kan? Benda tu sia-sia. Cakaplah macam mana pun benda tu tak ada apa-apa faedah dah. Maka kita buat apa? A'radu anhu, tinggalkanlah dah lah. Janganlah hujah lagi, sibuk lagi. Jadi ucap pada mereka apa dia? Wa qalu lana a'maluna, kami punya amalan kami, akidah kami, ibadah kami, amalan kami ada sendiri. Sebagaimana sumber yang kami ada sendiri, kami tetap di atas apa yang Allah perintahkan. Walakum a'malukum, dan kamu untuk kamu. Salamun alaikum la nabtagil jahilin. Salam. Apa makna salam? Selamat tinggal. Salam ni bukanlah selamat bagi dia. Tak selamat. Golongan ni tak selamat. Salam di sini maksudnya selamat tinggal. Bye-bye lah kira. Selamat tinggal kamu. Kami tak mahu nak bertari apa dia? Bergaul. Mencari-cari. Tahu, nak bertari ni ibtirak. Apa maksud dia? Ibtirak apa? Usaha mencari. Kan? Mana tahu dapat faedah? Tak ada faedah dah. Usaha mencari, kan? Allah suruh ibtirak amradatillah. Allah suruh cari redha Allah. Jangan cari redha orang jahil. Semata-mata nak cari redha orang jahil, kita pun okeylah, tak ada masalah lah, mengalah pula. Patut tak? Bodoh lah namanya. Kita nak cari redha Allah, bukan cari redha manusia-manusia yang tak tahu. Hakikatnya yang kita belajar, kita ada tahu sumber. Ini nampak tak? Allah ajar kita teguh. Itu lah, itu maksud ibtirak tu. Kadang-kadang kita faham nak bertari, dia kata apa? Kami tak ingin bergaul. Bukan maksudnya cari redha. Tujuan bergaul apa? Mana tahu dapat faedah? Tak ada. Jadi la nabtaril jahilin. Kami tak akan mau tak bergaul, tak mau cari manfaat daripada orang-orang yang jahil. Tak ada manfaat pun. Sebab dia akan menyebabkan kita dalam bahaya nanti. Jadi inilah Allah telah tutup. Sebab tu Allah kata lepas tu ayat 20, 56 Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada siapa saja yang kamu, walaupun kamu sayang dia pun. Ni kawan baik contohnya. Dan sebagainya. Tapi adakah bermakna tak buat apa-apa lagi ni? Ni ayat ni setelah Nabi usaha sungguh-sungguh. Bukan tak buat apa-apa, lepas tu kata, "Osh, tak adalah. Belum apa-apa lagi, padahal tak buat kerja pun." Oh dah, tak. Jadi kita hari ni dah sampai tak yang nak kata ayat ni? Mungkin belum kot sebab tak buat kerja lagi contohnya. Jadi bila dah betul-betul cakap memang barulah kita kata, barulah Allah, ayat ni boleh kena boleh kita. Iaitu Allah yang beri petunjuk walaupun kepada siapa yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadi. Tetapi Allah beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki dan dia lebih tahu siapa yang patut dapat petunjuk. Dia lebih tahu siapa yang patut dapat petunjuk. Antaranya siapa yang patut dapat petunjuk? Ini tadi surah apa ni? Tulis ni. Surah 28 ayat
55 hingga 56. Buka surah 47 ayat 16. 17. Ini antara orang yang Allah berikan petunjuk. Tambahkan ketakwaan dan petunjuk kepada orang ni. Surah 47 ayat 17. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi ini orang yang ittiba'il huda. Ihtadaw ni maknanya apa? Orang yang dia ikut petunjuk. Ihtadaw ni maknanya ittiba' al-huda. Mengikut petunjuk. Bukan ittiba' al-hawa macam golongan atas, golongan 16 ayat 16. Golongan ini dia dengar petunjuk. Ni siapa yang bagi petunjuk ni? Nabi lagi. Ni Nabi lagi depan mata. Apa Allah kata? Wa minhum may yastami'u ilaik. Ada daripada kalangan mereka yang betul-betul dengar kau cakap depan Nabi. Nabi bersama majlis Nabi. Hatta iza kharaju min indik, sampailah mereka keluar daripada majlis engkau. Qalu, apa mereka kata? Lil ladzina utul ilm, mereka berkata kepada orang yang beriman, yang diberikan ilmu, yang memahami, yang menghayati apa yang Nabi sampaikan. Maza qala anifa, apalah yang dia cakap tadi? Apa dia kata? Mereka tak dapat apa-apa pun. Ulaikal ladzina taba'a ala qulubihim. Kenapa mereka tak dapat apa? Wattaba'u ahwa'ahum, sebab mereka ikut nafsu mereka juga. Tak sanggup ubah. Datanglah macam mana pun mereka tetap dengan apa yang mereka inginkan. Maka tak layaklah mereka ni dapat petunjuk, melainkan orang yang ittiba'il huda. Maka Allah kata apa? Zadahum huda, dan Allah tambah apa? Wa atahum taqwahum. Apa maksud dia ni? Sama tak? Zadahum huda, atahum taqwahum. Jadi zadahum huda maknanya Allah menambahkan mereka ni ikut perintah, beramal. Amalan mereka makin hebat. Sedekah makin hebat, solat makin, semua makin hebat. Itu ikut perintah. Zadahum huda ni beramal, amalan mereka makin hebat. Manakala atahum taqwahum ni, iaitu kekuatan mereka untuk meninggalkan larangan Allah makin hebat. Satu, buat perintah, zadahum huda. Satu, tinggalkan larangan. Dua faham bila jumpa macam ni, itu maksud dia. Zadahum huda maknanya mereka bertambah kuat buat amalan dia, bertambah hebat, bertambah amalan, dan ketakwaan dia dalam meninggalkan benda-benda yang maksiat. Meninggalkan ni, kekuatan dia meninggalkan ni makin mantap. Maksiat. Jadi itulah perintah Allah dalam ayat ini. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita dapat pada malam ni, untuk ayat yang ke-45, surah 52 ayat 45. Setelah habis hujah, setelah selesai dan terang-terangan penolakan yang berlaku, maka apa dia? Kita jangan buang masa. Teruskan agenda. Tinggalkan mereka. Tinggalkan apa mereka ni? Cara fikir, cara kerja dan tempat mereka bahkan. Sampailah keputusan itu biar Allah yang uruskan. Iaitu sampailah mereka bertemu hari yang mereka akan azab nanti. Yang mana hari ini mereka tak akan ada siapa pun yang boleh menolong mereka untuk selamatkan diri mereka daripada azab. Kita akan sambung nanti bagaimana keadaan mereka tak dapat pertolongan dalam ayat yang ke-46 nanti, iaitu dalam ayat ni yauma la yughni anhum. Nanti kita akan terangkan bagaimana keadaan mereka dalam keadaan ketika itu tidak ada lagi tolongan buat mereka. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang, ayat ke-46. Qul qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Jazakumullah khairan kepada yang hadir dalam online. Barakallahu fikum. Tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.